السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan muslimin kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita sambung muka surat 175 adalah sambungan daripada 5 objek pemikiran. Kita selalu mendengar di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna afala yatafakkaruna afala yubsiruna. Semua perkara-perkara tersebut adalah memerintahkan manusia betapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya kita berfikir. Pepatah Melayu juga ada menyebut, dia kata fikir itu adalah pelita hati. Ataupun kalau kaedah Arab dia kata al-fikru qabla ribhan an-nadamu ba'dal khusran. Fikir dahulu pendapatan atau keuntungan, sesal kemudian tiada berguna. Kita sambung muka surat 175 perenggan yang ketiga. Khalil Ar-Rashidi berkata, bertafakkur tidak akan membuahkan hasil kecuali sentiasa disertai berzikir dengan ucapan sepenuh hati, sehingga zikir itu tetap selalu ada dalam hatinya. Okey. Tuan-tuan, kadang-kadang selalu kita mendengar nasihat fikir. Memanglah ya saya fikir, dia kata. Okey, apa maksud fikir di situ? Kan? Memang dia kata dia fikir, dia renung. Tetapi fikir ataupun renungan yang sebenarnya adalah apabila mana pemikiran ataupun berfikir itu disertakan dengan zikrullah. Sehingga zikrullah itu, nak tuan-tuan perasan tak? Kita orang Melayu, kata Melayu rasanya semua ada je istilah melatah. Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang kalau orang yang melatah tu, kalau kita usik dia kan, ataupun kita panggil apa ni, jolok, senyeh sikit perut dia, jenis penggeli, agak-agak apa perkataan yang keluar? Selalunya akan keluar perkataan apa yang selalu dia sebut. Tidak? Allah. Kan? Tapi kalau kita sentiasa zikrullah, apa yang selalu kita sebut? Kita sentiasa bangkit astaghfirullah, kan? Apa-apa pun astaghfirullah. Kalau orang jentik astaghfirullah, otomatik akan keluar. Bermakna zikir tersebut telah bersebati di dalam diri kita. Sama juga tuan-tuan. Apa yang kita sebut, apa yang kita zikir semasa kita hidup, insya-Allah mudah untuk kita sebut ketika dalam sakaratul maut. Kalau tidak susah nak sebut. Nak ucap la ilaha illallah tu, kalau waktu kita tak ada penyakit, bukan terkejut, napas elok tarik lepas, elok tarik lepas, agak-agak dalam kita terdesak,
dalam keadaan kita ketakutan, kan? Contoh kalau dikejar anjing, agak-agak sempat dah nak ucap la ilaha illallah ataupun tolong, kan? Begitu juga kita baca, kan? Saya mengajar dua kitab yang hampir bersamaan. Satu nama dia Kasful Ghaibiyah, maksudnya pembuka kepada segala perkara yang gaib. Satu lagi dia panggil Kasful Ghummah, isi dia lebih kurang je, berkenaan dengan peringkat awal mengingati tentang bahayanya sakaratul maut, kemudian mengingati tentang hebatnya azab kubur, mengingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Okey, bagaimana tuan-tuan muslimin rahimakumullah, bahawa ketika datangnya dua malaikat itu, hanya kita aja yang nampak, orang keliling kita tak nampak. Begitu juga tuan-tuan, malaikat mungkar nakir tu, dahlah dia punya datang tu dalam keadaan menggerunkan. Dia punya kening, bulu kening lebat. Kemudian dia punya mata dia biru, biru tajam, seperti kilat menyambar. Tuan-tuan perasanlah kalau musim guruh kan, kilat tersebut macam mana. Itulah gambaran pandangan. Agak-agak berani tak dalam kubur nak pergi tengok muka-muka nakir tu, kan? Sebab itu persiapan kita untuk menghadapi mungkar nakir, kata para ulama, paling tidak 4 perkara. Yang pertama ialah as-solah, sembahyang. Di samping sembahyang fardu campur qabliyah ba'diyah, termasuklah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Maka apabila mana sembahyang kita tak ada masalah, ketika malaikat mungkar nakir datang daripada arah kepala, maka kepala kita mengatakan, hai, jangan engkau usik dia daripada aku. Inilah kepala yang sentiasa sujud kepada Allah kerana dia takut akan bahaya pada hari ini. Kemudian yang kedua ialah untuk kita selamat dalam kubur, apa dia? As-sadaqah. Ketika mana malaikat tersebut datang daripada arah kanan kita, maka berkatalah tangan kita ni, hei, jangan engkau datang daripada aku. Inilah tangan yang sentiasa menghulukan, yang sentiasa bersedekah. Kemudian bila didatang daripada kiri, maka datanglah puasa. Hei, jangan engkau datang daripada aku. Inilah orang-orang yang sentiasa berpuasa, di samping puasa Ramadan, kemudian dia puasa sunat, Isnin Khamis dan sebagainya. Dan ketika dia datang daripada kaki, kaki akan menjawab, hai, jangan engkau datang daripada dia. Inilah kaki yang sentiasa melangkah ke masjid, yang sentiasa melangkah ke solat berjamaah, yang sentiasa melangkah kepada majlis-majlis ilmu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, panca indera kita yang kita waktu di dunia, kita latih dia, kita didik dia, kita gunakan dia kepada kerja kebaikan, di dalam kubur dia menjadi kawan kita. Tapi sebaliknya, kalau kaki kita, contoh kan, pergi masjid jauh sekali, karaoke tiap-tiap malam boleh pergi. Apa kata dia dalam kubur? Hai, tak apa, mai sini. Inilah kaki yang sentiasa berjalan pergi karaoke tiap-tiap Sabtu Ahad, kan? Itulah dia punya natijah dia. Jadi kita lindungkan diri kita dengan 4 perkara. Pertama, dengan sembahyang, jangan abaikan sembahyang, tak kiralah kita, anak, isteri kita. Yang kedua ialah sedekah. Yang ketiga ialah bacaan Quran. Lah ni dah mula tenggelam dah, kan? Dulu masa Covid dahsyat boleh sembahyang, kebetulan zaman tu waktu awal sembahyang isyak tu 8 suku dah sembahyang dah masa tu. Jadi pukul 8.40 dah habis dah. Masa tu boleh katakan masjid dan surau seluruh negara bacaan Quran. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa stres bila datang ujian, bila datang bala. Sebenarnya dengan ujian bala itulah Allah nak uji kita. Adakah kamu kembali kepada aku? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tujuan dia apa dia? Liyuziqahum ba'dal ladzi ma'amilu wa la'allahum yarji'un. Supaya
mereka kembali kepada Allah. Lah ni dah kurang dah. Nah, banyak masjid, surau dah kurang dah. Habis sembahyang, pasal apa? Dia kata lambat dah ustaz. Tak lambat pun, baru 95 minit. Tak mau baca dah suratul Kahfi, tak mau baca dah surah Al-Mulk. Besok takut besok jadi gajah putih lah, yang putus stek tu. Besok jadi gajah putih, tak sentuh dah. Nampak? Jadi bila kita jauh daripada Allah, maka datang baliklah ujian Allah. Sebab Allah nak sayang kepada kita, nak kembali kepada jalan Allah. Yang ketiga ialah dengan banyak-banyak membaca tasbih. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tasbih akan menerangkan, tasbih akan menyelamatkan seseorang di dalam kuburnya. Jadi itulah di antara kelebihan kalau kita sentiasa berfikir apa jadi. Kita fikirkan apa jadi dengan nasib kita apabila kita meninggalkan dunia ini. Keberhasilan mencapai kedudukan ini adalah pada tingkat kemakrifatan, sejauh mana kita kenal Allah. Kerana jika tidak makrifat kepada Allah, bagaimana mungkin zikirnya itu dapat menyatu dalam hati dan lisannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibrahim, bahawa kenaikan tingkat kemakrifatan itu merupakan menetapkan yang maha benar di atas segala yang dikuasainya dan berada di luar jangkaan kelaziman, sehingga tidak lagi ada keraguan. Objek-objek berfikir ataupun tafakur itu adalah banyak. Di antaranya yang terbesar dan yang termulia ialah yang pertama, berfikir tentang ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak. Nah, saya sebutkan tadi, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kita terfikirkah bahawasanya punyalah banyak binatang yang Allah jadikan, kenapa Allah suruh kita perhatikan tentang unta? Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Langit, mana ada satu bangunan, satu binaan, satu atap yang boleh seluas itu, tapi bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang sampai sekarang mana-mana saintis tak ada pun mengatakan sudah dijumpai tiang dunia yang pertama. Tak ada. Kemudian apa dia? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung ganang yang berlaku gempa bumi, yang berlaku banjir apabila mana manusia sudah rakus. Bukit bukau sudah ditarah, bukit bukau sudah dijadikan pembangunan rumah dan sebagainya. Sedangkan bukit bukau itulah tempat tapungan air, tempat penyimpanan air, tempat mengukuhkan struktur dunia ini. Tapi itu yang dilakukan oleh manusia. Lepas tu, bila datang bala, datang ujian, tanah runtuh ini dan sebagainya, tertimbus kereta itu dan lori, bas dan sebagainya, dia berkata ini adalah hukum alam. Itulah tanda orang tak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfikir tentang berbagai keajaiban dalam makhluk ciptaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, baik batiniah maupun lahiriah, dalam segala benda yang tersebar di jagat raya ini. Juga berfikir tentang berbagai keistimewaan yang ada dalam diri kita masing-masing, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulin zuru madza fis samawati wal ardi. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kan? Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, kata Allah. Tuan-tuan, kalau Allah ataupun kalau kita ambil segala jenis ranting kayu yang ada di atas muka bumi ini, kita jadikan sebagai pen. Air di sumur, di sungai, di longkang, di laut, kita jadikan sebagai dakwat. Kita tulis betapa nikmat Allah yang ada di atas muka bumi ini. Kata Allah Ta'ala, kamu tak habis tulis
walaupun kami gandakan ranting, kami gandakan air laut itu untuk kamu teruskan menghitung betapa hebatnya kejadian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapalah kita? Nah, kalau nak dibandingkan kita dengan ilmu Allah, kita nak dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, nak dibandingkan dengan ilmu Allah, nak dibandingkan dengan kekayaan Allah, nak dibandingkan dengan kehebatan Allah. Tuan-tuan pergi ke laut, pi celup jari, angkat, ada berapa titik air yang ada pada jari, bandingkan dengan yang ada di laut. Barulah kita nampak betapa kerdilnya kita. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendak jadi. Kalau Allah tak kehendak tak jadi. Maknanya yang kita nak ni adalah apa dia? Ketakutan kita kepada Allah, seperti mana yang digambarkan dalam surah Al-Bayyinah, yaitulah radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Seterusnya dalam ayat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, pada diri kita ni. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Okey, tuan-tuan, nanti tuan-tuan kata saya melawak pula kan? Tuan-tuan perasan tak? Di dalam telinga kita, atau dia panggil taik telinga, kan? Sehingga dengan adanya taik telinga, orang boleh buat kilang ketembat, kan? Kalau nak fikir, siapalah Allah? Bagi bersih sudahlah. Tang dari mana taik telinga? Dan apa guna taik telinga tersebut? Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kalau kita tengok apa punca banjir. Punca banjir di antaranya diperkata longkang tersumbat. Tuan-tuan, kalau telinga kita tersumbat, dipanggil leaking. Leaking apa panggil dia? Ada sahabat saya, anak dia berjalan sengit. Dia pun pelik. Bila dia berjalan jadi tak boleh lurus tahu. Rupa-rupanya di antara fungsi kita punya lubang telinga tu, kita boleh berjalan straight. Bila kita, telinga kita ni di dalam dia tersumbat, maksudnya udara tak keluar masuk. Anak dia ni jalan sengit. Siapa ni? Lepas tu yang pelik anak dia ni, dia perasan bila dia cakap sesuatu anak dia mengiring. Dia macam tu. Ya. Akhirnya dia pergi cek, kebetulan dia ada insurans, dia cek dekat TMC typing. Rupa-rupanya dia punya taik telinga dia tu, dia jadi keras, jadi dia sumbat terus. Memang dia istilahnya taik telinga tu menyebabkan tak ada ruang langsung. Tapi dia adalah dia punya kaedah dia. Dia macam operate kecil lah, keluar seketih, lebih kurang besar ni. Lah ni okey, clear. Oh, dahsyat. Okey. Tu kan, kita tak perasan sebelum ini. Tapi saya yang perasan, lama dah saya perasan rupanya tuan-tuan. Siapa yang orang kampung yang selalu masuk hutan dia tahu. Tuan-tuan perasan tak ada sejenis binatang kecil selalu masuk dalam lubang telinga, kaki dia banyak. Hak tu kalau dia gigit, Allahu akbar, gatalnya. Panggil apa? Cikonek ke apa nama dia tu? Cikonek. Okey. Tuan-tuan perasan tak? Kalau tuan-tuan suluh, kedalaman cikonek tersebut adalah berdasarkan kepada kebersihan telinga seseorang. Kalau telinga dia lagi bersih, lagi dalam binatang tersebut. Tapi kalau telinga dia ada yang kuning-kuning tu, bahawasanya binatang tersebut dia tak berani jauh. Para orang tua-tua kata ada dua sebab. Sebab yang pertama, telinga tu licin, dia tak boleh nak ketik, dia tak boleh nak gigit kita punya
kulit tersebut. Yang kedua, orang tua-tua kata tahi telinga tersebut adalah racun. Baru saya fikir, patutlah tuan-tuan pernah tak di kampung kita bangun-bangun tak dengar apa, suluh-suluh penuh semut dalam telinga? Ada tak? Mana ada? Tuan-tuan, manalah kita nak tahu waktu kita tidur apa binatang lalu, semut ke, lipas ke? Kalau ikut dan dia tu apa nama ni, yang banyak kaki tu, labah-labah tu kan, yang bersarang tu. Kalau ikutkan tuan-tuan, dia suka lubang telinga ni, dia seronok duduk situ, dia boleh masuk boleh keluar. Tapi dengan izin Allah, rupa-rupanya telinga tersebut ada faedahnya untuk menjaga telinga kita daripada dimasuki binatang-binatang. Oh, hebat Allah Ta'ala. Nampak? Okey, mungkin tuan-tuan tak nampak. Ni bulu mata, ni dia panggil apa? Alis atau bulu ni panggil apa? Bulu kening kan? Ni bulu mata kita ni. Tuan-tuan tak percaya try. Nanti balik rumah, ambil torchlight tu, pi bakar bulu mata, buang, tak ada dah, ataupun cabut. Tengok malam ni tuan-tuan boleh tidur. Try kan? Oh, jadi rupa-rupanya Allah Ta'ala bukan setakat nampak lawa bulu mata tersebut kan? Rupa-rupanya di antaranya banyak faedah dia. Menjaga debu. Kemudian mata kita jadi rasa sejuk, mata kita jadi sensitif. Itu baru bulu. Okey. Belum lagi kalau saya kata, tuan-tuan boleh bayang tak? Sini mata, hidung, mulut. Allah boleh buat tak mata, mulut, hidung kat belakang? Tengok kemudahan yang Allah bagi kat kita. Tuan-tuan balik saat lagi buka saji, kebetulan yang semalam ada kuih goreng pisang ke apa ke, lupa masuk dalam peti sejuk. Pagi ini kita nak rasa. Bila kita nak rasa tak perlu ambil tak perlu ambil goreng pisang tersebut, pi rasa dulu, tak payah. Bila kita nak makan, kalau goreng pisang tu basi, bau masam, automatik je, tak payah kita masuk dalam mulut. Oh, basi dah katanya, pasal deria hidung dekat dengan mulut. Belum lagi kalau hujan, tuan-tuan boleh bayang tak kalau hidung kita ni dia lubang hadap ke atas kan? Banyaklah tuan-tuan kalau kita nak fikir, terlalu banyak. Kenapa bulu mata ni lembut, tapak tangan kita tebal, keras? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau bulu mata kita ni keras serupa tapak tangan, tuan-tuan nak pergi masjid naik motosikal pagi-pagi, penuh dengan binatang masuk dalam kita punya mata. Pasal apa? Nampak binatang tu nak masuk ke mata kita, tapi masa nak tutup tu lambat. Sebab itu dalam peristiwa Balqis dengan Nabi Sulaiman, tawaran daripada jin Ifrit dengan tawaran yang ditawarkan oleh seorang hamba Allah yang alim. Ifrit tawarkan, saya akan pindahkan istana Balqis sebelum tuan hamba bangkit daripada tempat duduk tuan hamba. Nampak? Tuan-tuan, hebat Ifrit ni. Kuat. Jin Ifrit ni kuat. Dia boleh pindahkan, dia tawar kepada Nabi Sulaiman, dia boleh pindahkan istana Balqis ke hadapan istana Nabi Sulaiman. Lama mana? Sebab masa tu Balqis dah dalam perjalanan dah. Pada bila-bila masa akan sampai ke negeri Nabi Sulaiman. Takkan baru nak pi cari bincang dengan kontraktor, nak buat filing, mana dan? Tak dan. Maknanya dahsyatnya kerajaan Nabi Sulaiman ini sampai pada peringkat jin boleh tolong dia. Kita jin memusnahkan kita. Nabi Sulaiman jin takut dengan dia. Kita takut dengan jin. Betul tak? Dahsyat Nabi Sulaiman. Tapi rupa-rupanya hamba Allah Ta'ala, dia kata, tuanku, dengan izin Allah Ta'ala, saya akan pindahkan istana Balqis ke hadapan tuanku sebelum tuanku kelip mata. Mana cepat? Cepat kelip mata berbanding dengan berdiri. Tapi cuba kalau kelopak mata kita ni serupa telapak tangan kita.
Kan? Lambat. Mungkin kita kena paksa-paksa barulah tertutup mata kita. Sebab itulah di sini kata Allah, wa fi anfusikum, dalam diri kita ni. Kan? Afala tubsirun. Kamu tak tengok ke? Kamu tak fikir ke? Itu baru luaran. Dalaman buah pinggang. Ini di antara organ yang paling bernilai dalam tubuh badan kita. Sehingga kita disuruh jaga apa dia? Buah pinggang. Kan? Tak ada jual. Kalau ada jual dekat supermarket, saya ingat banyak orang nak tukar buah pinggang. Kan? Dan baru tak baharu, tapi bila akhir-akhir ini barulah orang perasan, loh, rupa-rupanya di antara faedah urat betih orang yang operate jantung, mana boleh ambil wayar mana-mana, paip mana-mana, tak ada jual. Kan? Sebab itu tuan-tuan, siapa yang operate jantung kena kabur kat dia kalau sekiranya pernah kaki patah ataupun terseliur. Ada jamaah saya, dia tak habaq, ambil dia punya urat kaki, ambil tak boleh pakai, bengkok. Ambil satu lagi, habis dua-dua. Tidak satu je. Rupa-rupanya lama dah baru kita tahu, daripada Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS, bahawa Allah bagi tahu dah, satu hari urat betih kamu ni, kamu akan boleh guna spare part untuk menggantikan saluran jantung kamu. Hebat tak? Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita berfikir tentang diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Iaitulah surah Az-Zariyat ayat 20 dan ayat 21. Dengan cara berfikir seperti ini akan melahirkan ketauhidan, keyakinan, dan menambah kemakrifatan terhadap zat Allah, sifat dan nama-namanya. Nah, yang kita sebut sebagai tauhid uluhiyah, rububiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Itulah surah Fussilat ayat 53. Kami, kata Allah, akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di setiap penjuru dan pada diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Allah suruh kita berfikir di dalam setiap tempat, dalam setiap penjuru, dalam setiap tubuh badan kita. Bila kita fikir, oh, apa Allah kata sebut? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Selalu dibaca kalau ada majlis tahlil. Kan? Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Kan? Engkau tak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Tuan-tuan, jangan sampai kita berburuk sangka bila kita jumpa satu benda, pada pandangan kita, apalah benda ni, apalah guna Allah jadikan ini. Kan? Contoh cacing. Nak buat apa cacing? Tuan-tuan yang kaki mancing gunalah cacing, kan? Tapi bukankah kita kalau berkebun, bukankah kalau kita tanam pokok ataupun sayur-sayuran di antaranya, bahawasanya cacing itulah di antara yang menyuburkan tanah. Dia lalu sana, lalu sini, lalu sana, lalu sini, lalu tanah tersebut dalam dia jadi gembur, jadi elok. Akar-akar kita punya sayur-sayuran, pokok-pokok kita jadi elok berbanding dengan tanah. Kan? Saya baru ni saya tanam serai dalam pasu. Sajalah nak serai tanam. Mula-mula elok. Bila banyak serai tersebut, tengok-tengok, baja pun bubuh, siram air pun, lama-lama mati. Rupa-rupanya bila saya angkat dia punya serai tersebut, tanah dah tak nampak di mana dah. Yang ada dia punya akar saja, penuh akar dalam tu. Nampak tak?
Sebab itu nak tanam serai ni kena bubuh tanah yang lapang, tanah yang gembur, kita cangkul dulu. Hak tu besar-besarlah perdu serai tersebut. Maknanya semuanya perkara tersebut kalau kita ada ilmu, semuanya baru kita nampak, oh ini hikmah bagian, ini hikmah bagian. Sebab itu kata Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Lalat, Allah jadikan lalat. Tuan-tuan, falsafah lalat apa dia? Lalat ni ada satu binatang yang dia hang datuk ke, ustaz ke apa ke, dia tak kisah. Lalat ni satu keberanian dia, asalkan ada bau busuk, yang bau busuk tu ulama ke, ustaz ke, datuk seri ke, perdana menteri ke, raja ke, dia akan singgah. Ini falsafah lalat, kan? Maknanya kita di hadapan Allah Ta'ala sebenarnya tak ada beza pun, kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini peringatan Allah kepada kita. Jadi keyakinan merupakan buah pemikiran itu sendiri akan menghasilkan juga antara lain ketenteraman dalam mengharapkan janji Allah. Tuan-tuan, janji Allah itu pasti. Kita baca dalam apa? Doa bang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Cuma kadang-kadang lambat, kan? Itu terpulang pada Allah. Bukan Allah kedekut, bukan Allah tak bagi. Saya pernah cerita dah kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan? Anak kita baru darjah 5. Kita mampu, duit banyak, anak kita beli motor besar, kan? Yang jenis harga apa? Sampai 200,000, kan? Motor 750cc. Anak kita minta. Lepas tu dia apa nama ni? Bila dia minta, kita tak bagi. Dia kata, ayah ni kalau saya tahu macam ni, ayah tak layak jadi ayah. Kan? Ada duit tapi kedekut katanya. Kita bukan kedekut, bukan tak bagi, kan? Tunggu saat lagi. Hang masuk universiti bukan setakat motosikal, BMW aku bagi kat hang, kan? Ada sebuah sekolah tu, tak payah saya sebutlah, tuan-tuan mungkin pernah dengar ni. Kaya tak kaya mak bapak dia, tuan-tuan rahimakumullah, dia pergi sekolah, kereta budak tu lebih mahal daripada kereta pengetua. Mewah. Saya tuan-tuan pernah dengar, meninggal dah pun. Budak tu meninggal dah. Kan? Rasa menyesal lah bapak tu, kan? Iyalah budak muda. Budak tingkatan 5 bubuh kereta jenis 500,000, dia pulun lah, dia piti baik, kawan pula sebelah perangat, dia pacu lah kot, aksiden, meninggal dunia dia pun. Maknanya apa dia? Itulah kadang-kadang menjadi hikmah. Bukan ayah tak bagi, ayah bagi, tapi jenis muda kamu ni, kalau aku bagi motosikal, ada satu lagi dulu kalau tuan-tuan perasan di Shah Alam, dia tak ada lesen, tapi dah boleh bawa motor. Kebetulan macam mana tahu dia jumpa kunci tersebut, kan? Budak dah jenam ke apa? Dia pepecut motor bapak dia 750cc, berkecai tuan-tuan, meninggal dunia, kan? Gamaknya dia pergi tarik motor tu, tuan-tuan rahimakumullah, boleh lari 220, 250. Hak tu agak-agak kalau ada orang kat depan tu masuk simpang, boleh break tak? Tak ada. Lurus masuk kubur terus jawabnya, kan? Begitu juga Allah Ta'ala. Ada benda-benda kita minta pada ilmu Allah Ta'ala, kalau dia bagi hari ini, boleh membawa kemudaratan kepada kita. Dan dapat keyakinan yang kukuh terhadap jaminan Allah, mengharapkan seluruh minat dirinya kepada Allah dengan menghindari segala sesuatu yang dapat memalingkannya daripada Allah, dan dapat kembali kepada Allah dalam keadaan apapun, serta mendaya fungsikan segala kemampuan untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu.
Kita kena buat inilah yang termampu oleh saya. Kita bersedekah yang kita mampu. Jangan kita paksakan diri kita. Jangan kita ikut orang sedekah 50. Kita pun masuk dalam tabung 50. Balik kat rumah lagi menung. Tadi kalau aku tak masuk duit 50 tu, boleh juga beli ikan pada pagi ini dengan orang rumah. Itu yang tak mau tu. Kan? Kita nak keikhlasan di sisi Allah Ta'ala. Benda yang kita sedekahkan dah lepas. Tak payah nak ingat-ingat. Jangan ada kalau dah. Kalau tak jadi tadi. Jangan paksakan diri sendiri. Nah, dalam melakukan ketakwaan kepada Allah dalam apa segi sekalipun. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bincangkan yang kedua, berfikir tentang anugerah. Ini baru Allah suruh kita berfikir tentang ayat-ayat ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nanti kita bincangkan pula tentang berfikir tentang anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Banyak mana? InsyaAllah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan juga tuan-tuan. Di antara faedah berfikir adalah untuk mendekatkan diri dan meyakinkan diri kita dan lebih mendalamkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisya'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.